Cinta aku terhadap diri Arman sememangnya tidak pernah berbelah bahagi. Begitulah juga terhadap cintanya kepada aku. Kami pernah berjanji untuk bernikah bagi menamatkan perhubungan kami itu. Kedua-dua keluarga kami sudah bersetuju dan sekadar menunggu tarikh ijab kabul itu sahaja. Itulah kata-kata janji yang pernah aku dan Arman lafazkan, kira-kira setahun dahulu. Tetapi kini janji itu menjadi janji palsu. Kami mula terpisah dan hubungan kami semakin hamba. Ianya berpunca daripada suatu tragedi yang tak mungkin dapat aku lupakan. Benar-benar ia berlaku di hadapan mataku. Arman, aku lihat berkepit dengan seorang gadis ketika menuruni tangga di sebuah pasaraya. Dia tak sedar dengan kehadiran aku. Ketika itu, hati aku mula membara dan berbagai-bagai persoalan berkecamuk di dalam kepala aku. Aku segera beredar dari situ dan terus aku pulang ke rumah. Hampir 10 hari aku tak menghubungi dia. Walaupun dia ada menelefon aku berkali-kali, aku tak menjawabnya. Perasaan benci mula meruap-ruap di dalam hati aku. Lelaki lidah bercabang, pembohong dan pendusta di hadapan aku berkata sayang, di belakangku bermesra dengan gadis yang lain. Apalah jenis lelaki yang sebegini pun aku tak tahu. Setelah dia gagal hubungi aku dengan telefon, dia datang ke rumah aku. Berlaku pada suatu petang ketika aku pulang dari tempat kerjaku. Dia bermuka-muka dengan aku seolah-olah tak membuat kesalahan. Sedangkan hati aku ketika itu meluat tersangat-sangat bercampur geram yang teramat. Bercakap dengan dia pun tak bertentang muka. Kalau awak dah buat kesalahan, kenapa tanya saya lagi? Jawab aku setelah dia bertanya berkali-kali untuk mendapat kepastian daripada aku. Apa kesalahan saya? Cakaplah. Jangan awak tuduh-tuduh dengan tak usul periksa. Bicaranya lagi. Aku sebenarnya malas nak melayan orang seperti ini. Dia tahu dia telah membuat kesalahan. Kenapa dia menuduh aku mereka-reka cerita? Mata aku tak buta lah. Hari tu yang aku jumpa tu memang engkau. Engkau yang tak perasan. Maklumlah berkepit dengan gadis cantik. Tak kiralah punya banyak bershopping sehingga tidak memandang di kiri dan kanan lagi. Rasakan. Akibatnya, hari itu dia pulang ke rumahnya begitu sahaja, tanpa sebarang penjelasan daripada aku. Aku tak pelawa pun dia naik ke rumah seperti selalu, walaupun ibuku menjemput dia beberapa kali. Tak perlu aku berbaik-baik lagi dengan dia. Jalan penyelesaiannya adalah mudah. Putuskan sahaja perhubungan kami ni. Aku tak menyesal kerana kami belum pun bertunang lagi. Jika ibu dan ayah bertanya kenapa, aku akan katakan, dia curang. Dia lelaki curang, Mak. Nampak zahirnya sangat baik, tetapi dalamannya terselit niat yang tidak elok. Aku cuba melupakan dirinya. Memanglah memakan sedikit masa, namun aku berjaya. Aku anggap dia hadir bagaikan pelangi ketika gerimis. Apabila hujan yang turun mencurah-curah, pelangi tak kelihatan lagi. Membazir masa jika aku mengenangkannya, kerana aku masih muda, masih remaja. Kecewa pun tak guna. Aku masih ada masa untuk bercinta lagi. Aku masih lawa dan masih menjadi rebutan. Alah, 1 pergi, 10 lagi yang datang. Kumbang bukan seekor, kau boleh pula. Jangan kau dekati diriku. Aku kini tahu cintamu yang palsu. Engkau permainkan diriku selalu. Kau membuat aku membenci dirimu. Pergilah
sendiri, sendiri, sendiri. Janganlah, jangan kau dekati diriku. Aku kini tahu cintamu yang palsu. Engkau permainkan diriku selalu. Kau membuat aku membenci dirimu. Pergilah dariku, tinggalkan diriku sendiri, 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 sendiri. Tak lama selepas itu, ada jejak lain yang sudah mula meletakkan harapannya kepada aku. Harapannya supaya cintanya tak ditolak. Lebih kacak jika berbandingkan dengan Arman. Aku terima cinta dia. Kali ini, aku tidak mahu dia berjanji. Selalunya, apabila berjanji, seringkali tak dapat ditepati. Cuma kataku, jika ada jodoh, kami akan berkahwin. Emak dan ayah terpaksa bersetuju sahaja. Kerana setiap pilihan mereka, aku tolak. Aku mahu mencari sendiri pasangan hidupku. Aku sudah mula keluar bersesia terutama pada hujung minggu. Ke mana sahaja, dia sudi membawa aku. Aku rasa dendam aku terhadap diri Arman dulu terbalas sudah. Apa dia ingat? Dia sahaja yang boleh bertukar pasangan. Aku pun bolehlah. Lelaki ni tak kurang hebatnya. Jawatannya, pangkatnya, keretanya, rumahnya, semua ada. Arman pula, aku tidak tahu apa yang telah berlaku dengan dia sekarang. Mungkinkah masih dengan gadis itu atau dengan orang lain? Tak mustahil jika dengan orang lain, kerana dia sanggup melakukan begitu padaku. Lantak dia lah, ada aku kisah. Yang penting, aku boleh bahagia dengan pasangan aku tu. Dah lama kami berkawan. Sekarang, kami sedang menyusun hari perkahwinan kami. Bertunang baru saja berlalu. Aku dan dia berangan-rangan tinggi untuk membuat majlis itu besar-besaran. Katanya, semua kenduri itu dia akan tanggung wang belanjanya, termasuk pelamin dan sebagainya. Aku sangat bangga akan memiliki seorang suami yang sebegini. Tak berkira wang ringgit dan tenaga.
Angan-angan aku itu tiba-tiba musnah. Musnahnya angan-angan itu bukan kerana dia curang dengan aku, tetapi berpunca daripada perkara yang lain yang aku tidak pernah duga. Rupa-rupanya, kemewahan yang dipamerkan kepada aku itu dia perolehi daripada wang haram. Kononnya, jawatan besar yang disandangnya itu hanya bohongan. Sebenarnya, dia pengedar dadah. Polis baru sahaja menangkapnya dan akan dibicarakan. Aku menarik nafas panjang seolah-olah denyutan nadiku tersekat. Aku masih bernasib baik kerana belum menjadi isterinya. Jika tak, apalah yang akan berlaku pada diri aku? Hanya Tuhan sahaja yang tahu. Tak disangka-sangka, kebaikan yang ditaburkan kepada aku hanyalah lakonan. Lakonan itu telah membuatkan aku terlena di buai mimpi. Akhirnya, barulah aku tersedar. Semua itu sekadar ingawan yang indah, hanyalah angan-angan yang tak kesampaian. Kini, aku kembali bersendiri. Aku sedar. Aku kesunyian sambil meratap kekecewaan yang menimpa nasibku. Bagaimanakah dengan Arman? Barulah aku tahu melalui rakannya. Gadis yang bersama-sama dia dulu adalah sepupunya yang datang dari Sabah. Dia jarang-jarang kemari. Itulah yang menyebabkan Arman melayannya seperti baru bertemu. Aku mula menyesal dengan sikapku kerana mengambil keputusan yang melulu. Aku meneka-neka. Mungkin Arman juga keseorangan sekarang. Adakah dia ingin menyambung cinta kami atau bagaimana? Aku cuba menghubungi dirinya dengan menyatakan kemaafan dan kekesalan yang tak sudah-sudah. Namun, dia membisu 1000 bahasa. Adakah dia membenci diri aku kerana sikap aku terhadap dirinya dulu? Kemudiannya, dengan rasa rendah diri, aku mengatur pertemuan dengan Arman. Dia datang ke tempat yang dijanjikan. Kami bertemu di situ. Tetapi, siapakah gadis yang berada di sisinya? Dia bukanlah gadis yang pernah aku lihat dahulu. Setelah Arman memperkenalkan diri perempuan itu, barulah aku tahu itulah isterinya. Aku terkedu bercampur malu. Jika aku tahu dia sudah beristeri, tidak akan aku aturkan pertemuan ini. Namun, apakan daya? Kusangkakan ikatan kami akan diteruskan. Namun, hampa juga akhirnya. Arman baru sahaja berkahwin dengan gadis itu. Kata Arman, dia tidak perlu menunggu aku kerana aku seolah-olah berdiam diri seperti membalas dendam. Lagi pula, kabarnya aku sudah mendapat teman baru. Cinta yang telah musnah bersama-sama aku boleh dibina dengan gadis yang lain yang lebih mengerti dan memahaminya. Itulah kenanganku, kekecewaan yang terus mengundang di dalam hati aku. Seandainya aku tidak mengambil keputusan yang terburu-buru dahulu, dah tentu peristiwa pahit ini tidak akan berlaku. Semuanya sudah terlewat. Walaupun ikatan kami tak berupaya disambung semula, namun aku bersyukur kerana dapat melafazkan maaf kepadanya. Buat Arman, sekali lagi maafkan aku. Aku tetap mendoakan